السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dengan izin Allah serta kasih sayang dan limpah kurnianya kepada kita, kita masih diberikan keizinan oleh Allah untuk hadir di rumah Allah, menunaikan kefarduan salat yang difardukan kepada kita. Dan insya-Allah kita juga diberikan Allah SWT keizinan untuk duduk barang seketika waktu, berkongsi ilmu, berbincang tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bincangkan pada hari ini insya-Allah ayat yang terakhir, yaitu dalam surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sebelum saya bincang ayat ini, saya nak ingatkan baliklah, ya. Selalu saya buat macam itulah supaya kita tak lost track, ya, tak lepas track yang kita nak faham Al-Fatihah ni. Ya. Pertamanya saya nak ingatkan kita tentang bacaan surah Al-Fatihah dalam salat tu adalah dalam salat, ya, terkhusus dalam salat, ya, adalah perbicaraan terus antara kita dengan Allah. Itu satu-satunya surah, ya, yang ada perbicaraan terus dalam salat. Ya, itu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Imam Muslim rahimahullah. Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman. Jadi kita ingat tu, Allah kata apa? Qasamtu as-salat baini wa baina 'abdi qismain. Aku membahagikan bacaan Al-Fatihah dalam salat itu kepada dua bahagian. Ya. Jadi dekat situ, dan setiap kali kita sebut idza qala al-'abdu, kata Allah, apabila hamba tu kata alhamdulillah rabbil alamin, kalau Allah azza wajal, Allah bila hamba tu baca dalam solat itu alhamdulillah, bermula dari alhamdulillah rabbil alamin, kalau Allah azza wajal, Allah SWT berfirman, Allah jawab apa yang kita kata tu. Allah kata apa dia? Hamidani abdi, hamba aku puji aku. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim,
Apabila hamba tu baca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Azza wa Jal, Allah berfirman, Atna alayya abdi, hamba aku sanjung aku. So, saya nak ingatkan balik, ini yang poin yang pertama, ya. Kita kena ingat dalam solat, bacaan Al-Fatihah dalam solat tu ada perbicaraan. Kita sedang berbicara dengan Tuhan. Ya. So janganlah kita berbicara dia seperti tergopoh-gapah nak terkejar-kejar. Tenang. Kita sedang berbicara dengan Tuhan. Ya. Jadi sama ada solat fardu atau solat sunat. Ini di antara perkara yang kita kena fokuskan yang pertama. Sebab solat adalah perkara pertama yang akan dinilai oleh Allah. Okey? Ini di antara perkara lah saya ajak diri saya dan kita semua kan. Ya, perkara yang serupa. Ya, iaitu Nabi pesan Allah SWT bagi tahu dalam solat tersebut. Okey, baik. Jadi, kita relax dalam, tenang dalam ketika membaca Al-Fatihah. Dan satu juga dalam solat, berkaitan dengan solat juga, jangan lupalah lepas Al-Fatihah tu, Nabi SAW tak pernah tinggal surah. Ya, 2 rakaat tu Nabi tak pernah tinggal surah. So bacalah tuan-tuan, bacalah. Tuan-tuan nak baca Al-Kawthar ke, Al-Asr ke, yang surah-surah yang pendek 3 ayat tu tak apalah. Kan, yang penting kita tak tinggalkan Al-Quran selepas baca Al-Fatihah. Ya, jangan kita terburu-buru. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Nak kejar apa? Dalam sekejap lagi dah habis. Dah habis solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka handphone, main handphone. Itu ke yang kita kejar? Kan? Ya. So saya nak ingatkanlah sama-sama benda ni. Itu benda yang pertama yang kita, tuan-tuan, kita belajar ni untuk memperbaiki diri ya. Ya. Tujuan itu je. Supaya kita kembali kepada Allah. Kita tahu kita akan kembali kepada Allah. Dan insya-Allah, biarlah. Sebab tu Allah kata apa? Dan kalau kita ingat tuan-tuan, sebelum saya nak bincang jauh-jauh. Tuan-tuan semua amal surah Al-Mulk kan? Surah Al-Mulk, betul? Ayat kedua macam mana ayat dia? Macam mana? Saya ingat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, ini saya nak bincangkan sikit sebab ni berkaitan dengan ibadat. Sebila Allah kata, ya, saya nak sentuh ni berkaitan dengan Al-Fatihah tuan-tuan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, saya akan perhatikan kat sini. Kita buat ni. Baik. Okey. So bila Allah kata ni, dia yang telah menciptakan kematian. Pertama, kita kena ingat. Ya. Benda ni, Allah sebut benda ni dulu, mati dulu. So, intention dia nak ajak kita tengok bahawa kita ni akan matilah. Ini Allah nak tarik kita lihat, kita berikan perhatian. Ya, bahawa Allah ciptakan kita dan kita akan mati. Kemudian baru Allah sebut wal hayata, baru kehidupan. So kehidupan yang Allah jadikan ini untuk apa? Liyabluwakum, uji kamu. Nak uji kamu, nak uji kita. Ya, kita ni hidup dalam ujian. Sekarang ni saya dalam ujian, tuan-tuan dalam ujian. Sekarang ni setiap saat hidup ni ujian. Jangan kita tanya, kenapa aku diuji begini, kenapa aku diuji begini. Memang hidup kita di dalam ujian. Dan ujian kita berbeza-beza atas kesanggupan kita yang Allah Maha mengetahui apa yang kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak bebankan kita dengan sesuatu yang, melainkan dengan Allah tak bebankan kita dengan sesuatu yang tak sanggup kita pikul. Allah tahu kita boleh settle benda tu. Allah tahu. Allah yang Maha mengetahui sebelum terciptanya kita, Allah dah tahu dah kemampuan kita.
Ya. So, Allah nak uji kita. Kemudian Allah kata, ayyukum ahsan. Okey, dekat sini, penting. Ayyukum, siapakah di antara kamu ahsan? Kenapa Allah tak sebut pertama, Allah kata hasanan. Hasan. Allah kenapa tak kata, siapa yang baik amalan dia? Bukan yang baik. Yang ahsan erti dia apa? Terbaik. Ni. Dan Allah tak sebut yang kedua, ayyukum aktsar. Siapakah yang lebih banyak? Ni erti dia baik. Ni erti dia banyak. Siapakah yang lebih banyak amalan dia? Allah tak kata macam tu. Allah uji kita. Jadi poin dia dekat sini lah. Apa dia tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan boleh faham dengan soalan ini? Apa yang Allah uji kita? Allah uji kita dengan kualiti. So, kualiti solat kita tadi kita bincang. Siapakah yang lebih baik solat dia? So, kita tanya persoalan. Kalau ditanyakan kepada tuan-tuan, siapakah yang lebih baik amalan dalam antara manusia ni? Siapa yang terbaik amalan dia? Siapa yang terbaik? Rasulullah SAW. Kalau orang tu dakwa dia lebih baik, ini masalah. Jadi Allah utuskan Rasul nak ajar kita macam mana kita nak jadi yang terbaik. Sebab tu dia utuskan manusia. Sebab tu dia makan, dia berkahwin, dia beranak pinak. Sama. Supaya kita tahu bahawa kalau apa penderitaan Rasulullah SAW, kita juga alami. Ya. Apa kegembiraan Rasulullah SAW, kita juga akan dapat. Jadi dekat sini, saya nak ingatkan kepada kita. Macam saya sebut tadi, bila kita baca Al-Fatihah, bila baca solat, Rasulullah SAW tak pernah tinggal surah. Tak pernah tinggal surah selepas Al-Fatihah. 2 rakaat pertama tersebut. Jangan kita tinggalkan. Allah kata apa dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh tauladan yang untuk kamu ikuti. Contoh tauladan yang terbaik untuk kamu ikuti. Jadi dekat sini kita faham tuan-tuan. Kita solat tu ujian daripada Allah. Sebab tu ramai orang gagal. Dekat situ dah gagal lah. Untuk hadir solat satu masalah. Kualiti solat pula masalah lain pula. Jadi dekat sini kita ingat sama-sama tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan kena ingat ni. Ya, kita semua tahu. Mati tak ikut umur, betul? Mati tak ikut umur. Kita ada peluang untuk perbaiki. So kita perbaiki untuk jadi yang terbaik. Sementara Allah bagi kita nyawa ni, anytime kita boleh pergi, anytime, any place. Ya. Jadi dekat sini peringatan sama-sama untuk saya dan kita semua, ya. Cuba kita belajar. Kan, bila kita dah tahu, oh Nabi tak pernah, Nabi buat macam ni, Nabi tak pernah tinggalkan ni, kita cuba laksanakan. Sebab itu adalah yang terbaik. Semua orang solat, tuan-tuan, rugi kita. Kita semua solat. Dan kualiti kita solat semua berbeza-beza, percayalah. Ya, dan dekat sini saya ingatkan sama-sama, ya, dalam Fatihah ni. Ya, bila kita kata, bila saya ingatkan balik, pertama ada komunikasi kita dengan Allah. Ya, so sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Dalam Al-Fatihah yang kita baca, solat fardu ke, solat sunat ke, ketika kita dengar imam baca Al-Fatihah ke. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, dalam solat tersebut, dalam Al-Fatihah tersebut ada apa dia? Ada permintaan. Kan? Antara kita kepada Allah SWT yang Allah sendiri ajarkan permintaan tersebut, wajib kita minta.
Ya, kita kata dekat Allah SWT sampai kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah kata kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, hamba aku puji aku, kemudian Ar-Rahman Rahim, hamba aku sanjung aku, Malik Yaumiddin, hamba aku agungkan aku. Sampai baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kata apa? Hadza baini wa baina abdi. Ini adalah pembahagian antara aku dengan hamba aku. Soal Fatihah tadi Allah bagi dua bahagian, satu bahagian untuk Allah, satu bahagian untuk hamba dia. Dan untuk hamba dia kata Allah, ini sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada engkau kami beribadah, hanya pada engkau kami memohon pertolongan. Dekat sini juga penting, sangat-sangat penting untuk kita faham. Kita tak beribadah selain kepada Allah. Kita tidak minta pertolongan, ya, selain kepada Allah SWT. Kecuali benda yang makhluk mampu. Ya, yang makhluk mampu. Makhluk tak mampu, jangan minta dekat makhluk kecuali kepada Allah. Ya. Jadi bila sampai itu kita minta dekat Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kata ini adalah pembahagian antara aku hamba aku. Dan kita kata ihdinas siratal mustaqim. Baik, pada pertemuan lepas saya dah bincangkan tentang masalah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dekat Allah. Allah ajar kita minta apa dia? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Mustaqim. Okey. Ini yang kita minta. Dan wajib kita minta. Dan saya jelaskan apa erti ihdina? Hidayahkanlah kami. Hidayahkan apa? Satu, kita minta hidayah ilmu. Saya dah jelaskan pada pertemuan lepas. Ilmu apa? Ilmu wahyu yang kita minta. Sebab kita takkan faham agama, kita tak faham Tuhan, kita takkan kenal Tuhan tanpa wahyu. Apa itu wahyu? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita takkan kenal Tuhan, kita takkan tahu apa Tuhan nak daripada kita. Kecuali dengan wahyu, sumber dia wahyu. Kalau tak pakai wahyu, apa akan berlaku? Manusia akan buat apa yang dia nak buat. Kenapa orang kafir jadi kafir? Sebab tak ada wahyu. Dan sayangnya kita, sebagai umat Islam, wahyu dah diberikan kepada kita dengan terjemahan, dengan dimudahkan. Kalau kita tengok tuan-tuan, saya nak ajak kita tuan-tuan lihat surah, surah apa ya? Allah sebut, surah Zumar, bukan. Sekejap saya fikir siap. Lupa ayat dia cakap mana. Macam mana ayat dia? Mudakkir. Suratul Qamar. Suratul Qamar surah yang ke-54 tuan-tuan. Surah yang ke-54. Okey, saya tanya tuan-tuan dulu. Sebelum saya sebut. Tuan-tuan buka je muka surat 529. Buka je muka surat tu dulu. Saya nak tanya sesuatu. Kalau bila kita sebut sesuatu dekat anak kita, kan? Sekali kita kata, Ahmad pergi mandi. Faham soalan ni? Baik. Bila kita kata Ahmad pergi mandi, anak kita buat tak tahu, buat tak dengar je. Apa kita buat? Kita bagi tahu. Kali kedua dengan suara yang sedikit, nada kita lebih berbeza daripada yang pertama. Betul tak? Betul kan? Kita kata Ahmad, panjang sikit mat dia tu. Pergi mandi. Dia buat dek je. Apa kita akan buat kali ketiga? Kalau tuan-tuan dalam situasi tu, apa tuan-tuan akan buat? Tuan-tuan buat dia, jangan kasar lah kau. Ke macam tu? Tak. Tuan-tuan akan buat apa? 5 jari melekat kat dia kan? Tak, ini nak bagi tahu lah. Bukanlah kita nak lempang dia ke apa. Tak apa, maksud kita dah lepaskan. Kita akan lepaskan geram tu kan, marah kita tu. Betul tak? Baik. Kalau Allah sebut benda yang sama kat kita, kita tak buat.
Pertama, kedua, dan ketiga. Macam mana? Okey, Ustaz, kalau untuk kita tak apa. Oh, kalau untuk kita tak apa macam tu? Tak mungkin kan? Okey, baik. Kita tengok. Baru kita boleh tengok. Okey. Ayat yang ke-17. So Allah kata, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran. Al-Quran ni mudah ke susah? Mudah ke susah? Siapa kata mudah? Siapa kata mudah? Allah. Bukan saya. Kemudian Allah tanya, Allah dah memudahkan Al-Quran? Ada siapa-siapa nak belajar? Kan? Bila dah dengar tu buat apa? Buat dek je. Okey, tak apa. Kan? Jom kita tengok lagi ayat. Kemudian Allah kata lagi, ayat yang ke-22, Allah tanya benda yang sama. Walaqad yassarnal Qur'an lizikir. Sungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk belajar, untuk dipelajari. Ada siapa-siapa nak belajar? Allah tanya lagi. So bila kita dengar, apa kita buat? Buat dek je. Buat macam tak dengar je, main lagi kan. Okey. Tak apa, ni sabar ni. Okey. Kemudian Allah sebut ayat 32. Walaqad yassarnal Qur'an lizzikri fahal min muddakir. Sungguhnya kami telah permudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Ada siapa-siapa nak belajar? Satu, kita tahu Allah kata mudah, mudahlah dia. Cuma tinggal lagi kita nak atau tak nak. Dua, kedegilan kita, kekerasan kepala kita. Allah dah beritahu 2-3 kali. Dek ke tak dek? Dek ke tak dek tu saya buat perkataan sendiri, betul ke tak saya tak tahu lah tu kan. Ya, ambil berat ke tak ambil berat? Okey, tak cukup itu lagi. Ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal min muddakir. 4 kali Allah ulang tentang Al-Quran itu mudah dipelajari. Tuan-tuan, bahasa Inggeris susah ke senang? Susah. Tuan-tuan belajar. Dia punya perkataan go, going, gone, tukar jadi went. Tukar 100%. Tulis huruf tu tak ada langsung. Ada huruf G. Ada O. Tak ada. Tapi kita boleh masuk dalam kepala. Sebab kita bagi masa 12 tahun, 11 tahun untuk belajar dia. Kita boleh dipaksa untuk belajar bahasa Inggeris. Tapi kenapa kita tak paksa diri kita untuk belajar bahasa Arab? Hatta dah 11 tahun bahasa Inggeris, you know, I nak pergi masjid sekejap. You know je dia pakai. I nak pergi masjid. I nak pergi masjid. Kejap lagi lah I jumpa you. See you later. Okay? So, pengalaman saya lah dalam bahasa Inggeris ni. Saya dalam sekolah memang skor Inggeris. Bapa saya memang beri pemerhatian daripada bahasa Inggeris. Jadi bila saya belajar dulu, bila habis sekolah, bila first kali saya masuk meeting tu semua orang cakap orang putih.
Walhasil Inggeris score. Bila bercakap, tak boleh bercakap. Apa saya jawab? I cannot give you any answer at this moment. Itu je saya jawab. Setiap kali pertanyaan kat saya, itu je saya jawab. Kan? Dia orang marah saya, maki saya. Kenapa kau nak ada dalam meeting ni kalau kau tak boleh jawab semua soalan? Dekat situlah saya bekerja keras, belajar bercakap bahasa Inggeris. Force, terpaksa, dipaksa. Kan? Ya? So saya engineer, kan? Jadi engineer tak tahu. Bukan tak faham bahasa Inggeris, faham, tapi tak berhenti nak berdialog. Kan? Jadi dekat situlah saya tersangkut. Begitulah kita dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, tuan-tuan. Allah telah permudahkan kepada kita. Saya nak ingatkan itulah, kan? So, bila kita nak faham wahyu, percayalah tuan-tuan, ya, kalau kita tak ada kefahaman wahyu, ya, kita tak tahu wahyu itu apa, ya, kita kena agama kita. Saya nak ingatkan juga, Islam agama wahyu. Islam bukan agama rekaan manusia. Ini kena faham. Ini bezanya kita dengan agama lain. Sebab itu kita takkan ada berhala depan kita. Kita takkan ada patung depan kita. Kita takkan beretikat dengan sesuatu benda. Kita tahu, kita yakin ke Allah SWT secara terus. Kita tidak akan ada perantara antara kita dengan Allah. Ini wahyu ajar kita. Tapi agama lain, hatta Islam hari ini yang orang bawa hari ini, ya, sebagian orang, sebahagian, dia akan ajar tuan-tuan untuk jadikan perantara antara tuan-tuan dengan Allah. Antaranya kubur. Orang minta dekat kubur, kenapa? Ya. Dan benda ni masih ada. Saya ingat lagi pada tahun 90-an, benda 80-an, 90-an tu cuba dihapus oleh pihak berkuasa, pihak orang yang beragama dan sebagainya. Ya. Hari ini dakwaan jumpa Rasulullah SAW masa zaman Al-Arqam mengatakan bahawa dia yaqazah bertemu dengan Rasulullah SAW, dianggap sebagai sesat. Hari ini berapa ramai orang yaqazah yang mendakwa mereka yaqazah bertemu dengan Rasulullah SAW secara jaga. Dan kita sebagai masyarakat Marhaini, ya, betul lah, kita percaya. Sebab itu saya ingatkan, tuan-tuan, bila tak ada sumber wahyu, ini masalah. Ya, apa-apa hal pun, siapa pun yang datang dekat kita, tuan-tuan, ingat ini. Wahyu, Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Sebab Nabi SAW, wa ma yantiqu anil hawa, Nabi tak bercakap dengan hawa nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha. Allah sebut dalam satu Najm ayat 3 ayat 4. Allah kata, Nabi tak bercakap sesuatu, tak menyampaikan kita sesuatu, melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan Allah SWT kepada baginda SAW. So itu poin yang utama yang saya nak fahamkan kepada kita. So ingat, Islam agama wahyu, bukan agama rekaan manusia. Ya. So apa-apa hal dia, kita tanya, ya, mana sumber wahyu? Ini Islam. Ya, dan tuan-tuan pelajarilah sumber wahyu ini, bacalah dia, kan? Tak faham, tanyalah dekat ustaz-ustaz, guru-guru yang kita ada dekat sini. Ya, banyak benda. Ya, cuba tuan-tuan baca sikit, tadabbur sikit, baca sikit, tadabbur sikit. Tengok target, buat target. Insya-Allah 3-4 tahun tuan-tuan khatam Al-Quran dengan faham. Ya. Kita jangan macam masa kita kecil dulu. Saya pun macam tu, kan? Target baca Al-Quran untuk apa? Untuk khatam. Lepas khatam, tak payah buka Al-Quran lagi dah. Kan? Habis khatam, buat peluk kuning. Dah, habis. Selesai dah kita dengan Al-Quran. Dah tak payah ngaji lagi. Ini faham. Ya? Baik. Jadi ini di antara perkara, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah dekat Allah, wahyu. Yang kedua lah, hidayah apa? Hidayah taufik. Apa maksud hidayah taufik? Kekuatan. Ya, untuk kita terima
Kita meyakini, percaya apa yang Allah bagi tahu tu. Saya bawa contoh. Tuan-tuan, hari ni saya ambil masa panjang sikit. Kan? Sebab sebulan berpuasa. Okey, Okey. So saya nak ambil, nak ajak kita tengok contoh. Ada tak selain Allah yang tahu perkara gaib? Ada atau tidak? Tidak ada, pasti. Pasti? Baik. Saya tanya lain lagi. Ada tak pencipta selain Allah? Ada atau tidak? Pasti. Baik. Siapa cipta telefon? Siapa? Graham Bell? Kan dah jadi Graham Bell pula. Tadi mula-mula cakap dakwaan tadi apa dia? Tak, dia pencipta, sekarang ada pula. Dia mula fikir-fikir, Allah cipta telefon. So kalau Allah cipta telefon, saya nak kerja kat kilang tu. Kenapa saya nak sibuk-sibuk dengan Al-Quran? Lagi baik saya pergi kerja kat kilang tu, ada EPF. Garanti rezeki dia. Kan? Dah fikir dah hujung bulan memang dapat gaji ni. Baik. Tuan-tuan, kenapa saya soal? Saya soal sebab Allah soal. So, saya nak ajak kita tengok sekejap. Surah Fatir. Surah Fatir. Surah Fatir. Surah yang ke-35, tuan-tuan. Ayat yang ke-3. Muka surat 434. Surah ke-35, ayat yang ke-3. Jumpa? Okey, baik. Apa Allah kata? Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu. Kemudian Allah kata apa dia? Hal min khaliqin. Ada tak pencipta selain Allah? So Allah tanya. So Allah tanya kita. Apa jawapan kita? Kita kata tak ada. Tapi bila datang orang kata, yang cipta kapal terbang tu adik-beradik Wright. Yang cipta telefon tu Graham Bell. Yang cipta lampu tu Thomas Edison. So apa yang kita dakwa tadi hanyalah sesuatu yang tak jelas. Dalam masa kita kata tak ada Tuhan, tak ada pencipta, sebab penciptaan ni milik Allah mutlak. So kita kata mereka bukan pencipta, itu pertama. Kita kena faham tentang Tuhan ni, benda pertama nak buatlah nafi. Ya, nafi, kemudian itsbat. Ya. La ilaha illallah kita kata. Ni nafi. Tak ada Tuhan, nafi. Tak ada pencipta. Tak ada. Isbat, hanya Allah pencipta. So jangan rosakkan ini. So kita kata, bila kita kata, habis itu diorang siapa? Mereka bukan pencipta. Kita nafikan mereka. Mereka bukan pencipta, tetapi mereka adalah pengubah ciptaan Allah. Mereka bukan pencipta. Kenapa kita kata mereka pengubah? Baik, meja. Meja dari apa? Kayu. Kayu dari apa? Siapa boleh cipta pokok? Hanya Allah. So kita nafikan mereka pencipta, tapi mereka buat apa? Mereka ubah dari ciptaan Allah tu kepada kayu, papan, dan dari papan mereka ubah kepada meja. Mereka bukan pencipta.
Hanya Allah pencipta. Begitu juga dengan hal ghaib. Tuan-tuan biasa dengar. Ada orang boleh tangkap jin. Biasa dengar? Baik, saya tanya. Orang cek, memang saya cek awak. Oh, dalam badan awak ni ada 3 jin. Baik, saya tanya kat tuan-tuan. Jin boleh nampak tak? Tak boleh nampak? Tak boleh kan? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dah tu macam ni dia nampak? Tak, ini persoalan. Dan kita pergi, tuan-tuan. Jin boleh nampak kita, kita tak boleh nampak jin. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Jom. Saya bukan cakap kosong daripada kepala saya, bukan. Apa yang Allah bagi tahu. Tengok, kita buka surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Tapi disebabkan benda-benda macam inilah tuan-tuan yang selalu kita lalai. 27, ayat 27, muka surat 153. Muka surat 153. Bismillah. Kalau dah azan bagi tahu Tuan Bilal. So Allah kata, ya bani Adam, la yaftinanakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Yanzu anhuma libasahuma liyuriyahuma an sawatihima. Innahu yarakum. Sesungguhnya syaitan ni iblis ni jin. Iblis jin atau tidak? Kita dah bincang pada awal dulu. Iblis jin atau tidak? Jin. Okey? Iblis jin. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengoklah nanti dekat ayat 12 belakang tu. Dia dicipta daripada api dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 50. Dia adalah golongan jin. So baik. Allah kata, innahu yarakum huwa qabiluhu. Dan jenis-jenis jin ni, qabilah dia ni, jenis-jenis jin ni boleh lihat kamu. Kenapa Allah kata apa dia? Min haitsu la tarawnahum. Kamu tak boleh lihat mereka. Betul? Okey? So, tang mana boleh nampak ada 3 boleh tangkap ni macam mana? Benda yang kita tak nampak boleh tangkap macam mana Macam mana tangkap benda yang kita tak nampak? Tuan-tuan cuba tangkap angin. Nampak tak angin? Angin ada atau tidak? Boleh tangkap atau tidak? Kalau boleh, tak payah nak ada pump station, nak ada isi angin, tempat isi angin. Tangkap je lah angin, masukkan dalam, selesai masalah. Tuan-tuan, saya ajak kita berfikir dengan berpandukan kepada wahyu Allah. So jangan mudah kita kena tipu orang. Oh, dia boleh tangkap itu, dia boleh ini. Oh, saya sakit badan ni. Kenapa ni? Ni mesti kena perbuatan. Perbuatan siapa? Itu ujian Allah lah. Nabi tak kena sihir ke? Nabi kena sihir atau tidak? So Allah sebut sihir itu tak boleh beri mudarat. Allah sebut sihir, ada tak sihir? Ada. Kita tak nafi. Sihir boleh beri mudarat atau tidak? Tak boleh. Tapi siapa yang beri kita ujian tersebut? Allah. So nak ajak kita dah cari Allah, bukan cari Ustaz, Tok Bomo. Nabi kena sihir, Nabi buat apa? Tunggu wahyu turun. Kita wahyu dah tak ada turun, dah habis dah wahyu, baca wahyu. Ya? Jadi sebab itulah supaya saya cakap ni, supaya kita tak mudah kita ada dekat siratal mustaqim itu. Yang kita minta ni. Kita minta, apa gunanya kita minta tapi kita tak pakai pun apa yang kita minta. Ya Allah, berikanlah kami ilmu wahyu, berikanlah ilmu wahyu. Wahyu ada tak pergi cari nak faham ilmu tersebut? Dah dapat faham, dah tahu, tak nak amal, tak nak ikut. Apa guna minta?
Jadi ini di antara perkara tuan-tuan. Ya. Banyak perkara yang saya boleh kongsikan dekat sini, tapi just nak ajak kita satu percikkanlah ya, pemikiran. Fikir, ini Al-Quran, agama Islam ini wahyu. Kenapa kita tak angkat tangan Allahu Akbar? Takbir dia tak lepas takbir dia dalam tangan letak atas kepala. Kenapa tangan letak atas kepala? Saya rasa macam ni tenanglah saya letak atas kepala. Saya lebih tenang. Kita tak letak atas kepala sebab Nabi tak letak atas kepala. Nabi ajar kita letak atas badan. Kan? Kita lepas kentut, kita ambil wuduk. Apa kalau pakai akal, pergilah cuci punggung. Yang kentut tu punggung betul. Yang perlu dicuci apa? Punggung tu lah, bukannya wuduk. Kenapa kita ambil wuduk? Sebab Nabi ajar kita lepas kentut wuduk. Kita tahu Nabi bagi tahu kita sesuatu yang sumber daripada wahyu Allah SWT. Okey, sejak kita bagi duluan azan. Lepas tu bagi saya 10 minit lah ya, untuk saya berikan sedikit. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Allah. Wassalatu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Baik. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim kepada Allah SWT. Hidayah kerana kami wahyu, ya, kepada jalan yang lurus, dan hidayah kerana kami taufik supaya kami boleh mengikuti jalan yang lurus tersebut. Ya, itulah yang kita minta. Saya ingatkan tuan-tuan, ya, bila kita faham dah ini, ya, bila datang disampaikan kepada kita wahyu, kan, ya, iaitu sama ada Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi SAW, kita sebagai umat Muhammad SAW, ya, apa kita kena buat, ya. Jadi kita bila datang je wahyu tersebut, orang sesuatu yang sampai kepada kita daripada Al-Quran Al-Karim maupun hadis Nabi SAW, ya, maka kita akan terima tersebut tanpa berbasi-basi lagi, tanpa nak berdolak dalih lagi. Ya, itu sepatutnya prinsip kita lah sebagai seorang Muslim, kan? Contohnya nanti saya akan beritahu, tengok ayat innama qaulul mu'minin, ya, innama qaulul mu'minin. Allah sebut sekejap, saya cari. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih. Sami'na wa ata'na. Okey, surah yang ke-24. Ayat yang ke-51. Surah ke-24 ayat yang ke-51. Al-Quran yang sama, muka surat 356. 356. Apa kata Allah? Jumpa tuan-tuan? Jumpa ya? Muka surat 356. Tuan-tuan buka je terus 356, tengok ayat 51. Jumpa? Baik. Apa kata Allah? Innama qaulul mu'minin. Sungguhnya perkataan orang beriman itu, idza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila diajak dia, diseru dia kepada Allah dan Rasul, itu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kan, ya, liyahkuma bainahum, untuk membuat keputusan di antara mereka. Betul? Ya. Apa dia ayaqulu? Mereka hanya mengatakan apa dia? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tak bantah pun tuan-tuan. Betul kan? Kalau beza tuan-tuan dengan Yahudi, nanti bila kita masuk al-maghdubi alaihim waladdallin tu, itu berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani. Ya. Kenapa Allah murka kepada mereka, nanti kita akan beri penjelasan. Tapi nak fahamkan kepada kita, jangan apa jadi dekat mereka. Mereka pun diutuskan mereka Rasul atau tidak? Diberikan mereka kitab atau tidak? Ada. Kan? Yahudi dapat Nabi Musa, kitab dapat Taurat. Nasrani dapat Nabi Isa, kitab dapat Injil. Kita dapat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat Al-Quran. Tapi apa mereka buat? Kita tengok. Allah sebut dalam Al-Baqarah, ya.
Sekejap ya. Sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina. Al-Baqarah, tuan-tuan buka. Okey, ayat 93. Ayat 93. Muka surat 14. Muka surat 14. Allah kata wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur, ya. Allah kajak, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada kamu, kan? Ya. Iaitu macam kita ambil perjanjian, apa perjanjian kita kepada Allah SWT? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kan? Kemudian kita ada perjanjian 5 rukun Islam. Kan? Itu perjanjian kita dekat Allah SWT. Sebenarnya Allah kata lagi, ya. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ambillah apa yang telah kami berikan kepada kamu. Ambil. Ini Allah beritahu kat Yahudi ni. Ambillah apa yang Allah berikan kepada kamu. Biquwwah, pegang kuat-kuat. Wasma'u, dengar baik-baik. Dan kita tengok, qalu, apa mereka jawab? Sami'na wa asaina. Kami dengar, kami lawan. Kami dengar, kami bantah. Kami dengar, kami tak setuju. Beza dengan orang beriman tadi. Apa dia? Sami'na wa ata'na. Ya. Jadi dekat sinilah yang saya katakan tadi. Sebab bila itulah kita minta ihdinas siratal mustaqim, Allah berikan kita ilmu wahyu dan kita boleh terima benda tu. Taufik. Dan kita boleh amal dengan dia. Bukan dengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Macam tadi kita kata, Allah kata, kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Ada tak siapa-siapa nak belajar? Dek je kan? 4 kali ulang. Takkan macam tu umat Islam. Umat Muhammad. Yang mengharapkan syurga Allah SWT. Ya? Jadi dekat sinilah saya nak ingatkan kepada kita. Ya? So, saya masuk sikit lagi. Sikit je sebagai muqaddimah tentang ayat yang terakhir, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Baik. Bila kita minta as-siratal mustaqim dari jalan yang lurus, hidayah kepada yang lurus. Hidayah jalan lurus ni macam mana? Allah jawab. Allah bagi tahu kita minta dekat Allah, hidayahkanlah kami ya Allah, hidayahkanlah kami wahyu, berikanlah kami wahyu, pemahaman wahyu, berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti wahyu. Kan? Itu kita minta dekat Allah. Ya, so kita kena belajarlah wahyu tu. Tak belajar macam mana nak? Takkan, tidak akan sekali-kali. Ya, tidak akan faham, tidak, kita tak tahu nak ke mana nak pergi ni. Ya, baik. Jadi bila kita minta, kita tak faham apa tu siratal mustaqim. So Allah pun kata, kita meminta macam mana siratal mustaqim? Percayalah, saya katakan sekali lagi. Ada tak dekat atas muka bumi ni, ada orang dakwa, dia cakap, tuan-tuan saya sesat, ikut saya. Ada tak? Takkan ada, takkan wujud. Semua orang akan kata, tuan-tuan saya benar, ikut saya. Betul atau tidak? Nabi SAW bagi tahu umat Islam ni, umat dia akan terpecah kepada berapa? 73. Tuan-tuan, saya ambil satu, saya pernah kupas benda ni. Satu, antaranya Syiah. Dalam Syiah ada berapa banyak pecahan? 270 lebih. Kajian yang terkini, 270 lebih. Syiah punya pemahaman. Satu daripada 73 pun dah pecah lagi. Tuan-tuan bayangkan. Tapi kalau tanya, semua cakap dia betul atau tidak? Ini masalah bila kita tak usah faham perkara ni. Baik, bila kita kata tunjuk kami jalan lurus, kita pun kata siratal ladzina an'amta alaihim.
Huruf Sod tu boleh baca Sin, boleh baca Zai. Tuan-tuan baca Sod ajalah. Kan? Kecuali tuan-tuan ada belajar qiraat. Kan? Oh, tak nak ustaz, kami nak baca Zai. Kan? Nanti orang belakang kata subhanallah, sirat. Imam dah baca ziratal ladzina an'amta alaihim. Subhanallah, sirat. Okay, nak bagi tu qiraat adalah. Kan? Tapi kalau tuan-tuan nak belajar qiraat, belajarlah habis-habis. Separuh-separuh jalan ni tak boleh pakai tuan-tuan. Kan? Al-Fatihah baca qiraat Warash. Surah Duha baca qiraat lain. Tak boleh. Kan? Lepas tu campur aduk dalam Al-Fatihah tu campur aduk lah semua qiraat. Jangan. Ada 10 qiraat sahih, 10-10 kita pakai. Tak. Kan? Okey? So tuan-tuan, saya tahu sini kita ada belajar qiraat. Ya? Tuan-tuan lebih tahu daripada saya tentang bab qiraat. Baik. So dekat sini kita kata jalan yang lurus macam mana? Okey, saya bagi jawapan dekat sini. Allah bagi jawapan, bukan saya. Setiap kali saya punya kata, Allah yang beri, bukan saya. Ya? So, saya nak ajak kita buka surah An-Nisa. Ayat mana ya? Ayat 65 67. An-Nisa surah yang keempat. 60 An'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mana ayat dia? Sekejap okey. Ayat 69. Okey. Inilah orang yang Allah telah beri nikmat. So bila kita kata hidayahkanlah kami, ya, Allah kata jalan yang telah engkau beri, orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzi, jalan yang orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang Allah telah beri nikmat? Ayat tu bagi tahu. Kan Allah kata wa may yuti'illah wa rasul fa ulaik ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Ya, mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat ke atas mereka, betul? Siapa orang yang telah beri nikmat tu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. So para nabi dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dan juga nabi-nabi sebelumnya dan juga para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Siapa siddiq? Abu Bakar As-Siddiq. Kita kata. So sahabat Nabi ini semua Allah telah redha ke atas mereka. Mereka telah diberikan jaminan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala semasa mereka masih hidup lagi. Ya. Kalau kita tengok Abu Bakar, walaupun dah ada jaminan syurga, apa kata dia? Dia cakap dekat burung, wahai burung, engkau syok lah. Ini bahasa saya lah. Kan, engkau best lah. Kan, engkau boleh terbang sana, engkau boleh terbang sini. Besok engkau tak kena soal. Aku ni besok nak kena soal. Ini orang dah ada jaminan syurga ni. Kita dapat solat tahajud malam tadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Pagi ni dah macam ahli syurga dah. Kan, tengok orang pun tengok semacam ni mesti tak solat malam ni. Cih, dia seorang je. Kan, mulalah su'ulzon kat orang lain. Kan, itu mesti tak puasa 6 tu. Tengok muka pun dah tahu. Wah. Ini, ya. Jadi tuan-tuan, tengok, belajar dengan macam mana sahabat hidup. Macam mana sahabat beragama. Macam mana sahabat perjuangkan agama mereka. Ya. Macam mana sahabat beramal, macam mana sahabat berakhlak, macam mana sahabat berakidah.
Sebab tu sahabat cerita kat kita macam mana Nabi buat segala perkara. Dan sampai dikatakan bahawa para sahabat ni macam mana dengan Nabi? Bila disebut pasal Nabi SAW, kan sahabat dengan Nabi, dekat mana tapak tangan Rasulullah, di situlah tapak tangan mereka. Di mana tapak kaki Rasulullah, di situlah tapak kaki mereka. Tuan-tuan boleh nak faham tak perkataan ini? Maksudnya, mereka akan mengikuti Nabi SAW semampu mungkin, semirip mungkin. Semirip mungkin. Sebab itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika dia berjalan bersama Nabi SAW, berjalan bersama Nabi, masa dia kecil. Abdul Umar ni budak masa dia kecil. Kan? Kalau tuan-tuan dengar Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ini semua Abdullah ni semua kecil masa hidup zaman Nabi. Diorang kecil. So dia jalan bersama Nabi SAW di satu tempat, kemudian dekat tempat tu ada dahan melintang. Ya, Nabi lalu bawah tu, Nabi tunduk. Dia tengok Nabi tunduk, dia tak ada masalah untuk jalan sebab dia kecil. Dia tengok Nabi tunduk, dia pun tunduk. Orang, ya, itu daripada kecil ni tuan-tuan, sehingga dia besar. Ketika dia jalan, masa dia kecil, Nabi pernah bawa dia satu tempat tu, Nabi kencing kat tempat tu. Sorry, saya sambung balik ayat tadi, cerita tadi. Sampai bila dia dah besar, dia lalu kat kawasan yang dia dengan Nabi lalu tadi. Ya, pokok tu dah tak ada lagi dah. Tapi dia lalu kat situ, dia buat apa? Dia tunduk. Orang tanya, kenapa kau buat macam tu? Dia kata, aku lihat Nabi buat begini. Saya nak fahamkan kepada kita, ya, begitu juga kisah kencing dia. Nabi kencing dekat situ, dia pun kencing kat situ. Nabi dah tak ada dah. Bila jalan tempat tu, dia kencing kat situ. Kenapa? Nabi kencing kat sini. Tuan-tuan, kencing pun ikut. Tuan-tuan, agak-agak ibadat dia yang lain macam mana? Itulah orang yang Allah beri nikmat. Sebab itu, dengan penutup ni tuan-tuan, saya nak ajak kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 31. Penutup untuk kita hari malam ni, ya. Bukan harap tak jadi penutup selamanya tuan-tuan. Janganlah macam tu. Kan, ustaz dah ambil kami punya masa ni ustaz ni. Kan? Abang pun dah tengok jam dah 2-3 kali tengok jam. Saya pun risau juga ni. Tapi saya dah minta keizinan tadi. So Allah kata, muka surat 54 tuan-tuan, 54. So sebagai pesanan terakhir, Allah kata, qul, katakanlah oleh kaum, in kuntum tuhibbunallah, ya, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. So Allah kata, katakanlah oleh kaum Muhammad. So Allah perintahkan Nabi bagi tahu kat kita, dan Allah letakkan satu statement dalam Al-Quran. First Allah bagi tahu kat Nabi, betul? Muhammad katakan. Kemudian Allah kekalkan di dalam Al-Quran untuk tatapan kita, untuk kita ambil pedoman benda ni. So ini bukan bermaksud sahabat Nabi sahaja, kita termasuk. Katakanlah oleh Muhammad, sekiranya kamu mencintai Allah. Cinta ni iman. Cinta dengan Allah ni adalah iman. Sekiranya kamu beriman kepada Allah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku. Ikut Nabi. Kalau kamu ikut Nabi, apa kamu akan dapat? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Kalau kamu ikut Nabi, apa kamu dapat? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Tuan-tuan, dengan kencing Abdullah bin Umar tadi, kita tak tahu berapa banyak dosa daripada dengan kencing dia tergugur. Apatah lagi salat. Apatah lagi benda-benda lain, wuduk kita. So pelajarilah. Saya tegaskan sekali lagi, pelajarilah ilmu wahyu. Ya, insya-Allah tuan-tuan akan berada di atas siratal mustaqim. Wallahu taala alam. Tak ada buka soalan tuan-tuan, saya tak bagi soalan. InsyaAllah kita jumpa akan datang. Sebab nanti kawan-kawan kita marah saya.
Kan? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La liqa'akum sabar fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.